Hello, hello. Kita akan bermula dalam masa 1 minit insyaAllah. Okay. Jorang. Sini dapat langgar audience oh. Facebook. Hidayah Center kah? Hidayah Center Foundation Sarawak. Sarawak. Di Facebooknya. Hidayah Center Foundation Sarawak. Aduh, keluar dah suara aku. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat malam. Okay, seperti yang semua tahu, pada hari ini kita akan buat satu forum bola bicara iChat bertajuk Kalau Dah Jodoh. Okay. Dan pada malam ini kita akan menampilkan dua orang panel yang tak asing lagi. Tak tahu lah orang kenal ke tidak, tapi harapnya kenal. Jadi saya menjemput kedua-duanya untuk memperkenalkan diri. Okey, kita boleh start dulu dengan Encik Irman. Wabarakatuh. Saya Muhammad Raufah Irman bin Abdul Rauf, Eksekutif Hidayah Center Foundation Kuching, Sarawak. Okey, seterusnya kita akan bagi dekat Puan Aisyah. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Humaira Liu Abdullah. Biasa orang panggil Aisyah lah. Jadi saya sekarang berumur 33 tahun. Tinggal di Kuching, Sarawak. Dan saya merupakan founder kepada Liu Mandarin Academy. Okey. Tapi Puan Aisyah tak nampak muka lah. Kenapa? Kamera. Kamera tak on? Oh, ada on. Ada on? Oh, tak nampak. Tak nampak. Diorang tak sabar nak tengok Puan Aisyah. Sekejap tak nampak. Okay. Okay, nice. Dah nampak berseri-seri. Oh, kena pakai kamera laptop. Tapi okey, jelas Jelas, alhamdulillah. Okey. Okay. So, okay. Puan Aisyah dengan Cik Irman dah sedia kah? InsyaAllah, sedia. InsyaAllah. Boleh je. Okay, macam tadi dia tak harus main-main tu. Sebab tak okey sangat. Okay, so sekarang kita taruh betul-betul lah. Okay. So, mula dululah dengan Cik Irman.
seterusnya dengan Puan Aisyah. Nama Muhammad Raufah Irman bin Abdul Rauf, boleh panggil Irman. Saya eksekutif Hidayah Center Foundation Kuching, Sarawak. Short and Terima kasih. simple. Thank you. Okay, seterusnya Puan Aisyah. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Humaira Leo Abdullah. Okay, saya orang panggil Aisyah je lah. Saya sekarang umur 33 tahun, tinggal di Kuching dan founder kepada Liu Mandarin Academy. Liu Mandarin Academy ni boleh saya tanya apa sebenarnya? Liu Mandarin Academy ni macam institut tempat untuk belajar bahasa Mandarin lah, untuk especially untuk dewasa lah, dan dewasa. Jadi saya salah seorang speaker lah yang juga founder kepada LNA lah. Basically Laushe lah. Ya, Laushe. Orang panggil Laushe ataupun Aisyah Laushe lah. Biasanya macam tu lah. Okay, dah keluar dah. Dah keluar slang Cina je. Okay. So, seperti yang semua tahu, sebenarnya kita punya panel malam ni agak istimewa sebabkan Cik Irman dan Puan Aisyah ni adalah suami isteri. Okay? Okay. Jadi, kita sebenarnya semua orang sini tak sabar ni, ramai dah viewer ni, sampai 20 orang dah sekarang. Okay, jadi semua orang sini tak sabar nak tahu berkenaan pengalaman lah. Okay, pengalaman Puan Aisyah dengan Cik Irman tentang perkahwinan yang telah dilalui lah. Okay, disebabkan oleh actually forum malam ni kita nak membincangkan isu yang tak lari daripada masyarakat je lah, iaitu kahwin campur. Okay, seperti yang kita tahu, zaman sekarang ni kita tak boleh lari daripada perkahwinan yang berlainan bangsa sebabkan mungkin populasi kita makin ramai dan perhubungan komunikasi tu makin mudah. Okay? Jadi kalau dulu-dulu mungkin kahwin tu satu suku ataupun ikut satu kaum macam tu kan. Tapi sekarang ni it's easy for us to know the other racial group. Okay, sebabkan mungkin komunikasi lah. Okay, so jadi kita nak tahulah sedikit sebanyak kan pengalaman Puan Aisyah dengan Cik Irman malam ni, insyaAllah. So saya nak tanya Puan Aisyah dulu lah. Okay Puan Aisyah? Boleh. Silakan. Okay. So pernah terfikir ke nak kahwin dengan orang yang berlainan bangsa ni sebelum ni? Okey. Jawapan pendeknya pernah. Pernah. Jadi pernah. Tapi kalau dulu pernah fikir nak kahwin orang putih lah. Nak cari orang putih. Itu waktu kecil-kecil dulu lah kan. Biasalah kita berangan kan suka tengok cerita, movie apa semua kan. Tengok macam tengok orang putih cantik kan. Jadi tentulah. Tapi sebenarnya kan saya memang dari lahir lagi memang dari keluarga yang daripada kahwin campur lah. Sebab bapa saya sebenarnya orang Cina, memang pure orang Cina, dan mak saya orang Kayan. Orang Kayan ni salah satu kaum Bumi Putra di Sarawak lah. Jadi memang keluarga saya sendiri memang dah kahwin campur lah sebenarnya daripada mak bapak lagi. Jadi bagi saya tak asing lah benda tu. Jadi tak hairan juga saya juga. Jadi bila ada keluarga sendiri saya tak macam nak nak contohnya nak orang Cina je contoh kan. Tak, saya open kepada siapa-siapa je. Asalkan orang tu baik kan dan compatible dengan saya lah macam tu. Jadi kalau Cik Irman macam mana? Pernah terfikir ke nak kahwin dengan Puan Aisyah je? Taklah, maksudnya orang yang berlainan bangsa lah. Okey, saya pun sama. Ayah Melayu, mak Bidayuh.
Dan saya sendiri memang target untuk cari perempuan Cina sebab suka dengan bangsa Cina. Dan saya pendek-pendekkan pengalaman saya lah cerita kan. Dan betapa saya suka dengan bangsa Cina, budaya Cina ni, sampai saya beli buku-buku berkenaan dengan adat tradisional diorang, lepas tu makanan khas diorang, pakaian, tamadun Cina. Saya belajar semua benda itulah sebab suka dengan keunikan bangsa Cina. Dan saya memang daripada kecil-kecil dulu pun suka dengan kawan-kawan Cina kan, sebab muka diorang cute-cute. Tapi pada masa yang sama pun waktu tu tak adalah terfikir macam nak dapatkan isteri Cina ataupun pasangan hidup orang Cina. Tapi bila dah meningkat dewasa, bila kita dah, ialah kita remaja, lepas tu timbul perasaan nak cari pasangan yang sesuai dengan kita punya kemahuan kan. Jadi saya daripada form 5 lagi, sekolah menengah, memang target nak cari ni lah. Memang nak cari orang Cina lah. Sebab kita tahu geng-geng Cina kita dia orang terror akademik kan. Maths terror, English terror, semua terror. So saya fikir-fikir saya nak anak saya terror jugalah. Jadi dipendekkan cerita, saya mengenali isteri saya ni secara tak sengaja apabila dia menguruskan sijil pengislaman di JAIS. Dia turun naik JAIS waktu tu. So mungkin dah jodoh. Nak kata banyak borak pun tak. Tapi dipendekkan cerita, akhirnya saya dengan dia jadi suami isteri. So tak sangka jugalah doa saya sepanjang saya daripada form 5 kepada diploma, kepada degree, balik habis degree tu memang betul-betul menikah dengan orang Cina. Alhamdulillah, tu rezeki lah antara doa dalam hidup saya yang Allah makbulkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki tak salah alamat. Okey, nampaknya dia macam kalau kita tengok dari tadi dua-dua pun sebenarnya pernah terfikirlah kan nak ada kahwin beranak bangsa ni. Okey. Dan Allah memakbulkanlah doa kedua-duanya. Lepas tu sekarang ni dah masuk kan alam perkahwinan campur ni, apa perasaan sekarang ni? Puan Aisyah. Oh, perasaan. Tak ada nak cakap ni. Saya nombor satu memang syukurlah, sangat-sangat syukur sebab saya bukan sahaja dapat berkahwin dengan dengan suami yang berlainan bangsa. So bagi saya benda tu satu kelebihan yang besar, especially untuk anak lah. Macam anak bila saya perasan kalau kita kahwin campur ni, anak lebih cerdas dan fikiran mereka pun lebih terbuka, macam tak terlalu tengok pada satu sisi sahajalah, lebih terbuka dan lebih senang untuk bergaul dengan orang lain, macam tu. Jadi alhamdulillah kami sekarang dah ada anak lah. Anak kami dah 8 tahun lah, 9 tahun masuk 9 tahun. Dan nampaklah dia memang mudah nak bergaul. Lepas tu dari segi pembelajaran pun dia cepat belajar. Jadi alhamdulillah lah. Lepas tu itu dari sisi bangsa lah. Okay. Dari sisi agama pula, yang ni yang paling saya syukur lah sebenarnya, sebab saya dapat jumpa jodoh yang macam suami sekarang, dia memang ilmu agama dia lebih tinggi dari saya lah kan. Saya kalau dulu sekolah pun tak sempat nak belajar pendidikan Islam kan. Jadi saya dapat hidayah Islam ni pun start umur 18 tahun. Jadi saya masuk Islam umur 18 tahun. Lepas tu baru saya start slowly belajar kan. Tapi saya rasa tak cukup lah. Saya rasa macam
kena ada orang guide macam tu lah, supaya tak salah, tak salah arah kan. Jadi kebetulan baru lepas I think berapa bulan lah, mungkin berapa bulan selepas saya masuk Islam tu, saya terjumpa dengan Ustaz Irman. You all panggil Ustaz Irman. Okay. Abang Irman lah. Jadi waktu tu dia masih belajar lah, belajar kat universiti kat Indonesia kan. Jadi jadi saya nampak dia ni itulah dari segi ilmu agama lebih baik lah. And then pergaulan pun okey. Saya tengok dia macam boleh adapt dengan orang lain dengan cepat. Saya perlu orang yang macam tu sebab keluarga saya sendiri agak rumit kan. Ada orang Cina, ada orang Kayan kan. Jadi saya perlukan seseorang yang suami yang boleh bergaul dengan mereka nantilah. Jadi alhamdulillah lah, saya syukur sangat-sangat lah. Jadi kalau kita tengok Puan Aisyah dari tadi, besar kesyukurannya bila dapat kahwin, bukannya kita cakap kahwin campur lah, maksudnya dapat suami yang orang kata ada ciri-ciri semua orang nak lah. Okay? Alhamdulillah. Okay. Dan dari sudut budayanya, dari sudut agamanya, memang banyak bagi advantage lah dekat Puan Aisyah sebenarnya. Ya. Okey, jadi Cik Irman macam mana pula? Apa perasaan? Alhamdulillah. Perasaan memang syukur sangat sebab satu memang doa yang kita minta Allah bagi. Kemudian daripada syukur tu kita memang sedar bahawa bila Allah kabulkan doa kita, kita memang macam mana? Kita memang zahirkan kesyukuran itu bukan hanya pada ucapan, tetapi sedaya upaya untuk membimbing isteri, memberikan dia bimbingan, menegur, dan sedaya upaya untuk memberi contoh yang terbaiklah kepada isteri. Sudah tentu walaupun kita apabila meletakkan sesuatu harapan yang tinggi untuk melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ujiannya pun tinggi. Tapi itu cerita lain lah, maksudnya ada menah dan tribulasi tertentu bila kita bergaul, menikah dengan yang mualaf ni, yang saudara baru ataupun berlainan bangsa. Tetapi macam saya, bila salah satu doa saya terkabul, jadi happiness, kegembiraan dalam diri tu besar, mekar, subur. Jadi saya tak rasa susah disebabkan rasa happy yang besar, rasa syukur yang besar. Saya tengok bagi saya kesulitan yang lain, cabaran lain tu jadi kecil. Sebab kita dapat benda yang kita suka kan. So daripada situ motivasi saya, alhamdulillah, Allah masih kekalkan sampai hari ini. Sebab walaupun ada sisi kelebihan, contohnya bila kita menikahi dengan saudara baru, mudahnya dia orang ni sebab bila kita dictate ataupun kita sampaikan ilmu, ajar dia, bagi dia tahu tentang hadis, bagi tahu dia tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala, dia orang mudah nak terima. Sebab dia orang tak ada dia baru masuk Islam, so dia tak ada sejarah Islam yang lalu. Maksudnya nak potensi nak debate tu tak ada. Dia ikut je. Yang tu sangat menyenangkan. Sangat-sangat menyenangkan. Kalau kita menikah dengan orang yang memang dah sama agama lah, contoh kan, yang memang dah tahu sedikit agama ni, dia orang senang nak betah lah, senang nak apa ustaz ni kata lain, ustaz tu kata lain, ustaz kata lain kan. Jadi nak dengar ataupun nak ambil kata suami tu dengan mudah, dia ada cabaran dia tertentu. Jadi kalau dengan Aisyah ni, alhamdulillah saya memang kalau saya cerita sungguh-sungguh, saya tak mampu cerita sebab
hanya air mata lah. Air mata lah yang akan menceritakan betapa syukurnya saya dapat isteri saya yang sekarang ni, Aisyah. Sebab mudah, sangat mudah. Keluarga saya sangat mudah. Baiknya dari segi dia menerima keputusan-keputusan saya sebagai suami, keputusan-keputusan dalam kehidupan kan. Dia sangat mudah untuk bertoleransi, termasuklah dalam bab kerjaya ke kerja ke minat, hobi dan sebagainya, sangat mudah. Dan saya rasa kalau belum tentulah, belum tentu saya dapat kemudahan-kemudahan tu kalau saya menikah dengan sama bangsa ke, itulah Allah alam. Kembang Kak Aisyah bila kita cakap macam tu. Oh, memang kembang. Memang tidur senyum malam ni. Okey. So kita nampak dari sudut Cik Irman kan, bila dia cakap pasal pemain campur ni memang kebanyakan kesyukuran itu agak besar lah kan, sebabkan oleh satu apa yang saya boleh ambil, dia kurang perdebatan dalam perkahwinan. Okay, dan nak membimbing saudara baru tu mungkin bagi Ustaz Irman dia lebih mudah lah. Okay. Sebab apa yang Cik Irman cakap tadi, mungkin kalau orang yang dah sama agama ni susah sikit dengan cakap. Betul lah Zwa. Kita ambil contoh macam komputer kan. Komputer kalau dia kosong, kalau kita nak install apa-apa software, kita install je. Tapi kalau komputer yang dah ada macam-macam apps, macam-macam software, kita nak install yang baru, kita kena buang yang lama. Uninstall semua dulu, reformat semua dulu, virus lama kena buang. Baru dapat masuk satu-satu. Itulah perumpamaan yang saya boleh bagilah. Okey. Jadi tadi kita dah tanya pasal macam mana perasaan, belajar fikir ke tidak. Sekarang nak tanya juga untuk Cik Irman lah. Apa peranan yang paling besar yang Cik Irman mainkan dalam perkahwinan ni lah? Maksudnya kita tahulah suami tu memang dia tanggung dia sendiri. Tapi untuk Cik Irman sendiri, apa peran yang paling besar yang Cik Irman rasa dimainkan dalam perkahwinan ni? Okey. Sebab perkahwinan ni dia mesti ada pasak dia mesti ada rukun dia. Saya memang sentiasa menyuburkan dalam untuk konteks tauhid. Saya sendiri selalu sebut Kak Aisyah, walaupun menikah sejak 2010, sekarang dah 2021 kan, alhamdulillah. Bab tauhid ni, bab yakin dengan Allah ni, tak boleh tak mesti kita sebut. Sebab kalau kita hidup sekadar hidup tanpa menyebut perkataan iman, tanpa menyebut perkataan yakin pada Allah, bergantung pada Allah, Allah pasti bantu, Allah akan tolong, kita pun sebenarnya akan lemas dalam banyak aspek kehidupan. Rumah tangga pun mudah goyang. Jadi kalau kita nak bina rumah tangga, pengalaman saya, nombor satu dia mesti ada iman. Dia mesti ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat rumah tangga kalau bukan di atas iman, dia tak akan kekal lama. Sebab itulah Nabi dalam hadis dia sebut nikah kerana harta, rupa, keturunan dan agama kan. Dia dipilih yang agama. Agama ni iman lah. Iman yang akan menentukan cara dia hidup, cara dia berfikir, cara dia memutuskan sesuatu untuk kehidupan dia. Termasuklah ketika dia menjadi seorang suami ataupun isteri. Pentingnya iman. Kemudian yang kedua, selepas iman kita mesti, dalam rumah tangga tu dia mesti ada kasih sayang. Iman saja tak cukup. Dia boleh jadi suami ataupun isteri yang ekstrim. Ini Allah kata, ini Allah. Jadi dia senang nak sebut pasangan dia masuk neraka, kau tak taat, aku masuk neraka lah, aku tak redha, aku tak ampun. Sebab apa? Sebab ada iman tapi tak ada kasih sayang. Sedangkan agama kita ni agama yang balance, agama yang memang sudah sempurna. Dia mesti ada iman kepada Allah dan kasih sayang pun mesti banyak. Mesti luhur dalam memberi kasih sayang pada suami, pada isteri. Walaupun kita ni ada perangai masing-masing, ada hal-hal yang kita tak dapat kata tak kan, ada olah masing-masing. Tapi kalau ada iman dan kasih sayang, benda tu cepat-cepat kita dapat recover. Kita dapat elakkan jauh-jauh lah daripada hal-hal yang merosakkan.
Yang ketiga saya lupa lah. Nanti kalau ingat saya beritahu. So itulah yang paling penting, rasanya iman dalam rumah tangga. Peran yang paling besar untuk seorang suami itu mainkan adalah sentiasa menyuburkan rasa keimanan dalam rumah tangga itulah sepatutnya kan. Jadi untuk Puan Aisyah sendiri, dalam perkahwinan ni kita tahu perkahwinan Puan Aisyah dengan Ustaz Irman lah. Okey, dia perkahwinan yang berlainan budaya dan mungkin agama. Apa rasanya peranan Puan Aisyah dalam perkahwinan ni lah untuk menambahkan kesefahaman antara keduanya? Bagi saya lah, sebagai seorang isteri, kita tahu suami ni adalah ketua keluarga kan. Jadi kalau nak capai kesefahaman, nombor satu kita kena tahu dululah, jelaslah kan tugas ataupun tanggungjawab masing-masing. Lepas tu cuba fahami apa yang suami suka, apa yang dia tak suka kan. Jadi mana yang suka kita buat, mana yang dia tak suka tu kita cuba elak lah. Asalkan benda tu tak menyalahi orang kata agama lah kan. Lepas tu kena and then kita sebagai isteri ni kalau boleh kurangkan macam saya tak tahulah macam mana, tapi kalau saya lah saya jenis yang tak suka nak membebel sangat lah. Sekali-sekala tu memang ada lah kan, kita suka bebel kan. Tapi saya lebih suka cuba dengar dulu kalau contoh ada tidak macam contoh kalau ada pendapat yang tak sama kan, kita cuba dengar dulu dia punya penjelasan, kenapa dia buat macam tu kan. Lepas tu cuba bincang lah di segi komunikasi lah, kena jelas. Sebab kadang-kadang kita suka nak assume kan, sebagai seorang isteri kadang-kadang kita ingat suami tahu semua benda, padahal dia orang tak tahu pun. Jadi dia orang teka-teka je kan. Jadi kita kena ada masa kena bercakap juga. Tapi kena dengan masa lah. Macam contoh kalau suami baru balik kan, dia dah letih. Jadi waktu tu tak sesuai lah kita nak orang kata tiba-tiba bawa topik yang heavy kan. Mungkin biar dia relax dulu, dah makan, dah rehat tu semua. Macam tu lah. Bagi saya kena banyak give and take lah. Ni Azwar, saya ingat lagi satu, yang ketiga. Selepas iman, kasih sayang, yang ketiga ilmu. Ilmu ni tak ada kompromi. Suami terutamanya wajib memiliki ilmu yang cukup lah, nak kata alim sangat tak payah, cukuplah tahu hukum-hukum basic dalam agama. Sebab kalau dia ada iman, ada kasih sayang, tak ada ilmu, dia nanti takut-takut menjadi suami yang dia ikut semua benda pada isteri pula. Maksudnya Allah sebagai center tu dia tak hidup dalam keluarga. Jadi kalau ada ilmu dan dia hidupkan ilmu tu, insya-Allah keluarga kukuh. Sebab dia berdiri di atas fondasi ataupun asas yang betul lah. Jadi kena ada iman kepada Allah, lepas tu kasih sayang, dan yang ketiga adalah ilmu yang cukup, ilmu rumah tangga, ilmu pengurusan, semuanya lah. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Irman dan Puan Aisyah. Kita nampak tadi dia punya peranan tu Tapi saya nak tambah sedikit lah soalan bukan penyataan soalan. Sebelum kahwin dengan selepas kahwin ni ada apa-apa expectation ke from each other? Gitu.
Saya berdua. Expectation maksudnya? Maksudnya mungkin kalau dulu ingat apa, Cik Irman kan tak pernah, mungkin kurang bergaul dengan keluarga yang berlainan bangsa ataupun yang non-Muslim. Jadi ada keperasaan rasa susah awal-awal masa kahwin tu, rasa macam mungkin kalau kahwin dengan dia ni susah kot, ada benda-benda yang tak boleh nak buat macam tu. Okey. Saya rasa semua orang kalau nikah dengan benda baru dalam hidup dia akan ada rasa macam itulah. Tapi macam saya sebut awal tadi, oleh kerana saya perasaan suka saya ni besar, jadi benda-benda lain jadi kecil. Maksudnya benda tu okey tak apalah, aku kena buat lah. Maksudnya okey lah, tak apalah, aku kena duduk lah. Dia jadi simple, kita jadi easy going. Tak ada masalah sebenarnya. Duduk dengan ibu mertua saya, ayah mertua kan. Yang sekarang ni saya masih berdoa saja supaya Allah bagi hidayah kat orang. Satu lagi sebab saya pilih Aisyah ni, sebab dia masuk Islam bukan kerana menikah tau. Dia masuk Islam dulu. Dia masuk Islam dekat Labuan. Berapa lama lepas tu lah, kita tak kenal lagi. Dia masuk Islam ni saya tak kenal lagi. Tapi bila dah kenal, rupanya dia ambil risiko lah. Dia bukan ambil risiko lah, dia macam kuat. Dia stick dengan keputusan dia untuk memeluk Islam, menjadikan dalam hati saya terdetik lah, dia ni Allah pilih dia. Sebab dia memang bukan masuk Islam kerana benda lain, kerana hal-hal lain lah, maksudnya memang dia nak Islam. Itu satu added value yang menguatkan saya. Aisyah ni kalau saya lepaskan saya rugi, macam itulah. Waktu itulah fikir-fikir kan. Angels in front of the eyes. Yes. Kalau Kak Aisyah pula macam mana? Kahwin dengan orang yang berlainan bangsa, budaya, benda semua ni. Ada expectation ke sebelum kahwin dan selepas kahwin, macam mana? Jujur kata tak ada soalnya. Sebab macam yang saya dah cerita sebelum ni kan, saya memang, keluarga saya memang, mak bapak saya memang kahwin campur. Jadi saya tak ada sangat masalah lah in term of kahwin campur ni. Cuma saya sebenarnya macam mana nak cakap tapi memang adalah, keluarga saya sendiri memang ada orang kata pergolakan lah kan. Saya rasa mana-mana keluarga pun ada benda ni. Jadi sebab tu dari kecil lagi saya dah fikir, saya dah boleh fikir macam ni tau. Saya fikir ada tak macam solusi ataupun ilmu yang ada panduan untuk suami isteri supaya keluarga tu menjadi macam kita sebutlah sakinah, mawaddah dan warahmah kan. Waktu kecil tu cuma dapat fikir nak jadi keluarga bahagia macam mana, macam tu lah. Jadi bila saya jumpa Islam, sebenarnya saya dah lama dah tahu tentang Islam tapi macam tak ada berminat nak cungkil tentang Islam lah. Tahu-tahu macam tu je. Tapi bila saya pergi belajar kat Labuan, waktu tu matrikulasi lah. Itu first time saya jauh dari keluarga. Lepas tu saya tinggal sebilik dengan yang Muslim. Jadi di situ baru saya mula nampak Islam tu macam mana. Saya start tengok daripada cara hidup lah, cara hidup diorang macam mana dari pagi ke malam kan. Lepas tu saya dekat situ dekat dengan masjid. Jadi saya pun macam terdetik nak pergi tengok masjid ni macam mana kan. So di situlah saya start belajar tentang Islam, termasuklah tentang macam mana nak adakah Islam ini dia bagi panduan untuk kita bina keluarga yang bahagia lah. Jadi alhamdulillah ada. Jadi saya rasa macam sangat syukurlah jumpa ilmu tu, sebab dalam Islam ni kita ada dibagi tahu kan, isteri ni wajib buat apa, suami wajib buat apa kan. Jadi tanggungjawab lah, maksudnya tanggungjawab masing-masing ada. Kalau
agama sebelum ni tak ada sejelas tu. Dia tak ada panduan yang sejelas tu lah. Jadi part tu yang saya rasa macam Islam ni sangat-sangat bagus lah, sangat-sangat menyeluruh. Sebab dia bukan sekadar kita Islam ni dekat sejadah je ataupun dekat masjid je. Tapi kita boleh apply dekat hidup kita, boleh apply dekat keluarga kita kan. So di situlah so saya rasa apa tadi? Saya dah lupa dah. Apa soalan tadi? Peranan. Expectation. Oh, expectation. Okay. Jadi bila saya dah memeluk Islam, jadi saya macam expect it will be better lah. Maksudnya bila saya dah kahwin, hidup saya akan jadi lebih baik berbanding sebelum ini. Sebab dah ada panduan apa semua kan, ada ilmu. Jadi tetapi dia tak seindah yang macam mana kita kata, macam kita tengok fairy tale kan. Lepas kahwin semua indah. Dia tak macam tu lah. Biasalah lepas berkahwin ada dia punya pasang surut kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya bila kita letakkan Allah sebagai keutamaan, okay, sebagai center, dan kita rujuk balik pada sunnah-sunnah Quran kan, kita boleh, kalau kita tersasar kita boleh balik pada jalan yang betul lah, macam tu. Jadi itulah bagi saya lah. Okay. So apa yang saya dapat kalau dari sudut Puan Aisyah, dia punya expectation sebelum dan selepas kahwin tu dia kongruen, dia selari. Apa yang dia nak tu dapatlah masa kahwin, alhamdulillah. Okay. So insyaAllah seterusnya kita pergi dekat tentang macam mana antara Puan Aisyah dengan Cik Irman nak menyesuaikan diri dengan keluarga yang beragama agama dan budaya ni. Okay, sebab kita tahu mungkin ada kepayasan sebenarnya kan. So saya bagi dekat Cik Irman dulu. Okey, macam saya beritahu di awal tadi, bila saya dah tahu saya nak pilih orang Cina, saya belajar tentang bangsa diorang. Lepas tu bila dah menikah, kita memang sedaya upaya selalu mewujudkan komunikasi yang baik lah dengan keluarga sebelah mertua, dengan ibu mertua lah. Jadi tak semata-mata datang waktu ziarah, waktu hari perayaan saja, kita pun berhubung selalu dengan, sekarang ni kan ada macam-macam dah, ada WhatsApp semua kan. So selalu kontak juga, tanya khabar, bila dapat jumpa lagi sebab sekarang masih pandemik. So kita ni lah, kita raikan keluarga kita walaupun kita tahu dari segi iman, akidah itu masih ada perbezaan. Cuma saya memang berharap satu saat nanti dengan layanan yang baik, dengan bilhal, dakwah bilhal yang tepat, insya-Allah Allah akan sampaikan jugalah hidayah kepada orang. Itulah harapan saya. Allah alam. So macam mana dengan Puan Aisyah? Soalan tadi macam mana nak sesuaikan diri dengan keluarga yang berlainan. Kalau dalam kes saya ni berlainan budaya je lah kan, sebab agama sama, Islam, dengan keluarga mertua kan. Nombor satu, saya akan, even saya sebelum berkahwin dengan suami kan, saya memang dah mula kenal dengan keluarga mertua lah. Jadi saya cuba tengok sama ada saya boleh tak macam komunikasi dengan diorang, boleh tak adapt dengan diorang lah. Jadi alhamdulillah
waktu tu saya rasa macam senang untuk bergaul dengan mereka lah. Saya macam di situ saya dah dapat rasa okey, keluarga ni baik kan, baik, dan mereka pun jenis yang easy going lah, adik-beradik dengan mertua kan. Lepas tu jadi itu nombor satu lah, saya akan cuba untuk lebih memahami diorang. So kalau kita dah kahwin kan, kita bukan kahwin dengan suami je sebenarnya kan, kita pun masuk ke keluarga diorang kan. Jadi kena juga kenal ahli keluarga yang lain lah, terutamanya macam mertua lah kan. Lepas tu nombor dua adalah komunikasi lah. So cara untuk sesuaikan diri dengan mereka adalah kena bercakap lah, komunikasi kan. So jangan cuma datang waktu perayaan je lah. So mungkin seminggu sekali ke 2 minggu sekali kalau tak busy tu boleh jenguk lah kan. So untuk luangkan masa dengan diorang. Dan bagi saya memang setiap orang, even dengan keluarga sendiri pun kan, contoh kalau kita ada keluarga sendiri, ada adik-beradik sendiri pun, kita ada yang kita tak suka kan, ataupun tak bersefahaman. So sama juga dengan kalau keluarga mertua. Jadi cara dia adalah kita just perlu fokus kepada apa kebaikan mereka lah, apa yang kita suka tentang mereka. Mana yang tak berapa baik tu kita tak perlu nak perbesar-besarkan lah, ataupun tak perlu nak highlightkan. Kita kena lebih banyak bertoleransi lah, macam tu. Okay. Lepas tu yang ketiga, cara saya nak sesuaikan diri dengan keluarga mertua adalah dengan cuba untuk adapt dengan budaya diorang. So macam contoh saya kan, saya dari keluarga Cina, macam saya kalau makanan lah, kita orang suka kalau makan biasanya sup-sup kan. Lepas tu biasanya just makan ringkas, macam ada nasi, sup, sayur atau satu lauk pun dah cukup. Setiap hari makan macam tu je, dah biasa macam tu lah. Jadi bila dah kenal dengan keluarga mertua kan, tengok dia orang meriah, dia orang punya lauk. Ada dia punya nasinya, ada buduknya, ada cincalutnya, ada apa lagi, daging masakan hari, contoh macam-macam kan, kambing lah. Jadi macam di situ ada perbezaan kan dari segi makanan. Jadi saya cuba untuk adapt, untuk belajar juga makan apa yang diorang makan. Tapi taklah paksa, macam kalau contoh kita memang tak suka contohnya kambing kan, janganlah paksa makan kambing. So mana yang dapat tu kita cuba. So kot kita pun akan lebih pun akan suka dengan benda tu kan. So itulah cara saya lah untuk adapt dengan keluarga mertua lah. So apa yang saya dapat daripada Puan Aisyah, first komunikasi tu penting lah kan. Walaupun mungkin awalnya agak susah, tapi kita kena try untuk communicate dengan keluarga mertua tu baik-baik. Lepas tu kena selalu ziarah, benda semua. Lepas tu yang kedua tadi tolerate. Tu agak benda yang besar jugalah kan bila kita berlainan bangsa ni. Sebab banyak benda yang kita tak tahu sebelum tu, dan bila kita dah masuk dalam keadaan tu baru kita tahu, dan mungkin ada banyak kejutan-kejutan. Jadi kena tolerate. Yang ketiga tu benda yang besar juga, adapt. Nak adapt tu kan makan masa. Tapi macam Puan Aisyah cakap tadi, try lah apa yang dapat kan. Betul. Try je. Jangan takut lah. So, kadang-kadang kalau mungkin keluarga dah masak sedap-sedap kan, takkan kita langsung tak jamah kan. Jadi cuba je lah macam tu. Okay. So kita nampak kat sini penyesuaian tu mungkin lain orang berbeza-beza lah. Tapi apa yang saya nampak dari sudut Cik Irman dengan Puan Aisyah tu banyak yang positif lah. Okay. Untuk kata semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk keluarga mertua masing-masing
benda-benda yang positif lah, insyaAllah. So seterusnya rasanya ni yang last. Okay, soalan yang last. Tak sangka kan dah habis lah. nak habis. Dekat komen ada soalan juga. Nanti lepas ni insyaAllah kita ni untuk di komen ataupun nak jawab terus kat komen. Mana ikut moderator. Tak apa, kita bagi soalan yang ni, lepas tu nanti baru kita ke komen, insyaAllah. So apa harapan Cik Irman dengan Puan Aisyah kepada orang-orang muda yang berniat untuk kahwin berlainan bangsa dan berlainan agama ni? Boleh mula dengan Ustaz Irman lah. Okey, tak lari daripada poin saya tadi. Belajar agama tu belajar betul-betul cukup. Belajar terutama dalam bab tauhid lah. Especially kalau kedua-duanya pasangan saudara baru. Kena faham, kena kenal agama kita macam mana, Allah tu macam mana, syariat dia macam mana. Lepas tu dalam bab keyakinan ni bab rasa tau. Maksudnya yakin kita pada Allah tu memang kena sentiasa diperkasakan lah, disuburkan. Rajin-rajinlah untuk menggali ilmu, mendapatkan pemahaman yang komprehensif daripada pelbagai sumber. Jangan hanya satu sumber saja. Sebab dalam agama kita mazhab pun banyak, pandangan-pandangan pun banyak. Jadi pelbagaikan. Jangan tak perlu nak judge. Yang penting belajar. Bila kita belajar, kita punya vision luas. So kita faham pada agama tu luas, kita tak sempit. Kita tak pergi bangsa lain, kita pergi kecil-kecilkan budaya diorang. Sebab fikiran kecil. Jadi nak hilangkan benda tu, kita kena terbuka. Kemudian dalam bab kematangan jugalah saya tekankan kematangan. Sebab ramai yang nak menikah dalam usia muda. Agama tak salahkan, tapi maksudnya tadi kematangan tu ya kita cukup serba-serbilah yang asas. Contohnya pekerjaan, lepas tu tempat tinggal kan, macam mana nak handle satu-satu masalah. Jangan dapat masalah satu dua refer balik dekat mak sendiri ataupun mak mertua kan. Jadi kena mandirilah sebelum membuat keputusan untuk menikah. Dan dalam diri mesti ada disiplin. Ni lepas ni kalau aku nikah dengan dia ni, pahit manis tanggung sendiri. Pahit manis lepas tu tanggung sendiri lah. Jangan point jangan cari point orang lain lah. Kita mesti bertanggungjawab atas keputusan sendiri. Baiknya tak ada risiko ataupun ada risiko, kita kena telan benda tu. Maksudnya kena pegang lah kalau kita dah buat keputusan. Kena sanggup jaga dia, jaga pasangan kita. Kalau kita sendiri pun mu'alaf, dia pun mu'alaf, kita kena ada rasa yang besar, jiwa yang besar untuk rela bersama-sama menempuh perjalanan rumah tangga tu. Tapi kalau macam kes saya dengan Aisyah ni, seorang saudara baru yang seorang tu memang dah Muslim, itu mungkin satu hal yang added value lah, lebih memudahkan. Tapi kalau kedua-duanya saudara baru, tak payah terburu-buru nak menikah. Nikmati Islam dulu, nikmati. Seronok sebenarnya bila kita menikah dalam keadaan kita siap. Manis. Ujian-ujian tu memang ada, kepahitan ada, memang pasti ada, tapi kita rasa manis. Bila kita menikah dalam keadaan ilmu tu cukup, kita pun matang, kita tak terburu-buru, segala keputusan kita tak berdiri di atas emosi, tetapi di atas logical thinking ataupun critical thinking yang tinggi terhadap kemaslahatan keluarga, pasangan dan diri sendiri. Wallahualam. Okay, nampaknya besar harapan Cik Irman dekat orang yang nak kahwin ni lah, terutamanya yang mungkin dari kalangan saudara baru sendiri. Sebab memang betul lah, memang kena
Yang paling saya boleh ambil kat sini, satu ilmu, kedua matang untuk nak bernikah ni kan. Dan juga mandiri tu. Okay. So seterusnya kalau Puan Aisyah pula macam mana? Apa harapan Puan Aisyah dekat orang-orang muda, mu'alaf ataupun yang nak berkahwin dengan mu'alaf sendiri ataupun nak berkahwin dengan Muslim? Okay. So nasihat saya nombor satu, jangan terlalu gopoh lah untuk berkahwin lah. Maksudnya ambil masa untuk kenali keluarga masing-masing. Ataupun kenali dululah pasangan tu siapa kan. Contohnya kita boleh ta'aruf dulu. Tanya dulu dia apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Lepas tu apa harapan dia terhadap keluarga yang akan dibina nanti. Contoh kan. Apa contoh dari segi rumah kan, contoh nak rumah yang macam mana kan. Sebab boleh jadi kadang-kadang benda ni macam nampak remeh tau. Tapi bila dah kahwin, bila isu tu, contoh satu isu timbul, contoh kan, contoh pasal rumah lah, contoh rumah. Mungkin si suami, contoh si suami kata dia lebih suka sewa rumah je, dia tak nak beli rumah kan. Contoh dia nak bayar cash for example. So si isteri pula contoh kalau mungkin dia dah ada mindset dia nak terus beli rumah, contoh dia tak nak rumah sewa. Jadi kalau ada perbezaan di sini dan dia dua-dua tak nak kompromi, dia akan jadi masalah besar. Dan dia boleh membawa kepada perceraian lah kalau tidak pandai untuk untuk mengawal lah situasi kan. Jadi benda-benda ni sepatutnya dibincangkan sebelum kahwin. Jadi bila dah jelas kan, okey, kita dah jelas tentang apa yang kita nak, apa yang kita tak nak, contoh kan. Lepas tu soal pekerjaan kan, adakah dah stable kan. So bila dah tengok secara overall, bila rasa dah okey, then kita proceed dengan keluarga, contoh kan. So then kita tengok keluarga pasangan lah. So kalau kita rasa macam selesa kan, selesa berada dengan mereka, jadi most probably okey. Tapi kalau kita macam kita berada, contoh kita cubalah kan pergi makan dengan family sebelah pasangan kan. Kalau kita rasa macam sangat-sangat susah nak blend in, then kena fikir masak-masak lah. So sebab kalau perkahwinan ni dia bukan dia bukan macam you beli barang kan, you beli barang lepas tu you tak nak you pulangkan. Dia bukan macam tu kan. Perkahwinan ni dia satu tanggungjawab besar. Jadi especially kalau bagi perempuan lah kan, lagilah bagi perempuan, kalau perempuan dah berkahwin ni, kalau contoh kita pilih untuk bercerai, ada lain pula persepsi kan masyarakat tentang wanita yang dah bercerai. So lagi banyak isu yang kita kena hadapi. Jadi kena fikir sebelum kahwin lagi. Benda ni kena fikir dari sebelum kahwin lagi. Kita bincang betul-betul. Okay. Lepas tu untuk keberkatan perkahwinan lah yang saya sendiri percayalah kan. Macam waktu kita orang kahwin dulu, waktu tu saya masih belajar sebenarnya. Saya masih belajar tahun ke-4 rasanya. Tahun ke-4 di Unimas. Suami dah habis, dah tamat belajar. Jadi sebab tu dia kata dah habis belajar, dia plan nak kahwin lah, nikah time tu. Jadi waktu tu saya percaya yang tak perlu perkahwinan yang grand sangat lah. Yang sederhana pun dah okey. Dan dari segi mahar pun saya tak minta beribu-ribu macam tu kan. Asalkan sebab dalam Islam kan kalau makin mahar yang macam mana, yang terbaik adalah rendah.
yang rendah kan. Rendah mahalnya. Jadi dari situ kita bukan menilai perkahwinan tu dari segi wang ringgit, dari segi harta, tapi kita dari sisi mata, dari sisi pandangan Allah lah, kan. Kita buat apa yang Allah suka, insya-Allah ada keberkatan di situ lah. Lepas tu mungkin dari segi adat, yang ni agak interesting juga ada adat perkahwinan kan. So bila ada perkahwinan campur ni, let's say kalau dah kalau kita tengok dari dengan pasangan dah okey, dengan keluarga dah okey kan. So next mungkin nak menuju kepada majlis perkahwinan semua persediaan. Jadi mungkin akan ada persoalan adat apa nak diletakkan. Jadi penting kalau contoh dua-dua Islam, pastikan adat tu dia tidak menyalahi lah suruhan agama lah. Jadi kita tak nak waktu kahwin je dah kita buat sesuatu yang Allah tak suka kan. Bila Allah tak suka, maka tak adalah, kuranglah keberkatan lah dalam perkahwinan. Keberkatan itulah yang insya-Allah yang buatkan rumah tangga tu berpanjangan lah insya-Allah sampai ke syurga. Okey, itu je. Coba panjang pula. Itu yang kita nak tu, panjang tu. Tadi mula-mula cakap nak 10 minit lah, sekarang kita nak dekat 1 jam dah. Tak 1 jam dah. Tak berasa, ingat dah 10 minit je. Itulah. Okay, so basically apa yang saya nampak benda yang paling besar dengan Kak Aisyah bila dia cakap tadi adalah satu dia punya point tu yang saya suka, kalau kita nak kenal keluarga sebelah lelaki ataupun perempuan tu kena bawa pergi makan dulu kan. Pergi makan, kita tengok masa makan tu boleh adapt ke tak. Kalau masa tu tak boleh nak adapt, kena fikir banyak-banyak. Tapi taklah, maksudnya first tu terus boleh adapt tak? Maksudnya ada orang dia ambil masa sikit kan. Mungkin boleh ambil masa jugalah, macam mungkin 2-3 kali ke kan, cuba untuk, kalau dia orang biasanya kalau boleh bercakap macam biasa, okey lah tu. Tak payahlah sampai sampai macam kita dengan kawan baik kan, itu lain cerita lah kan. Jadi besar sebenarnya apa orang kata harapan Cik Irman dengan Puan Aisyah untuk orang-orang muda, dan benda yang paling saya nampak adalah banyakkan belajar lah. Okay? Banyakkan belajar bila kita nak menikah. Okey. Jadi kita sekarang ni dah nak habis. Tapi banyak soalan ni. Banyak soalan. Saya akan pilih lah mana yang sesuai. Yang ni daripada Hafizah Haidar. Dia cakap, Assalamualaikum, sebagai mualaf dan dari agama yang lain, apa nasihat Dek Aisyah buat mereka yang ingin memeluk agama Islam, terutama mereka yang ingin memeluk Islam atas sebab hendak nikah? Boleh Puan Aisyah jawab? Okey, soalan ni sangat menarik sebenarnya, sebab saya percaya ramai yang ada kes macam ni kan. Maksudnya dia peluk Islam sebab nak berkahwin, betul? Betul. Betul kan? Okey. So kalau macam saya kes saya lain lah. Macam saya memang saya peluk Islam dulu, saya memang suka dengan Islam, and then dapat hidayah, and then masuk Islam, lepas tu baru jumpa dengan suami lah. Tapi bila saya dah masuk Islam kan, saya dapat info lah daripada Jais contoh kan, Jakim. Jadi diorang kata ramai yang berkahwin sebab ramai yang masuk Islam sebab nak kahwin macam tu kan. Jadi bagi saya macam ni, nombor satu, persepsi kita kena kita yang memang dah sedia ada Islam ataupun memang Islam ni, kita kena ingat bahawa cara Allah beri hidayah tu ada macam-macam. Jadi salah satunya adalah menerusi perkahwinan. Kan?
Sebab tu macam kalau kita belajar dari sirah kan, Nabi dulu kan, Nabi kan berkahwin dengan isteri-isteri dia sebab salah satu adalah kerana nak dakwah. Jadi itu pun salah satu dakwah sebenarnya. Cuma itu jadi itu ada salah satu medium yang bagus lah. Tetapi yang menjadi orang kata kerisauan kan adalah apabila kalau kita masuk Islam tu kerana nak kahwin semata-mata, jadi ianya macam jadi satu kerisauan lah, sebab kalau kita buat sesuatu kerana manusia ataupun sesuatu yang tak kekal kan, macam contoh orang kata cinta kan, cinta ni sebenarnya satu perasaan yang Allah hadirkan dalam hati kita kan, Allah yang hadirkan. Jadi bila-bila masa je Allah boleh tarik rasa tu kan. Jadi kalau contohlah dah berkahwin, kita kahwin masuk Islam, tapi kita tak ready lagi, maksudnya kita tak kenal Allah lagi, kita tak tahu kan apa kewajipan seorang Islam, dan bila kita masuk dalam perkahwinan dalam state yang macam tu, kita akan mudah goyah kalau ditimpa ujian. Perkara tu yang paling kita risaukan lah. Risau. So jadi kalau cara untuk elakkan, bukan elakkan, maksudnya cara untuk betul lah, macam cara nak elakkan benda ni terjadi adalah kena prepare lah, macam kata Abang Irman tadi, betul lah, kita kena bersiap dengan ilmu. Jangan cuma siap dengan ilmu rumah tangga sahaja, tapi juga siap dengan ilmu Islam. Kita kena tahu kenapa kita pilih Islam. Bukan sekadar pilih suami tu, tapi juga kenapa kita nak pilih Islam. Kena jelas. Jadi bila kita jelas, jadi apa-apa berlaku dalam rumah tangga, bahkan walaupun dah bercerai pun, kita masih boleh stick dengan Islam tu. Kita tak mudah untuk, nauzubillah, murtad lah. Betul. InsyaAllah rasanya dah menjawab soalan tu agak panjang juga jawapannya. Dan dengan nasihat sekali gitu. So, okay. Saya ambil satu lagi soalan. Dekat sini siapa pun boleh jawab. Ada tak budaya yang dirasa pelik, berbeza atau sama dalam bangsa Melayu, Bidayuh dan Cina? Yang ni saya pas dengan Abang Irman lah. Kita lah lalang ya. Kami dah. Kami dah cerita. Kami dah. Kakak banyak. Kita lagi. Sedal. Okey je. Lalang. Budaya yang dirasa pelik. Apa yang pelik berbeza macam tadilah saya kata tadi. Ada segi makanan, ada segi contohnya macam kalau cara untuk berkomunikasi pun ada perbezaan sikit lah. Macam contoh saya memang Chinese kan, Cina. Jadi bila di compare dengan komunikasi, cara orang Melayu berkomunikasi memang agak lain sikit lah. Saya perasan yang kalau orang Cina dia suka nak terus terang kan. Saya memang jenis yang direct lah. Jadi bila direct saya tak perasan yang benda tu mungkin boleh mengguris perasaan. Jadi kalau bagi suami pula, keluarga suami ada yang kan Melayu, Bidayuh kan. So Melayu ni macam dia more to soft spoken. Diorang lebih soft spoken. Jadi kalau nak tegur tu diorang tak direct, diorang kena coba berlapis-lapis lah nak. Jadi macam kadang-kadang kalau saya dengar macam saya tak faham apa sebenarnya yang diorang nak cakap. Macam tu. Saya kena take a long time untuk faham. Sebab saya jenis yang terus terang kan. Tapi bagi diorang pula kalau diorang dengar dari pihak saya mungkin nampak macam, mungkin kedengaran macam a bit tak selalu kadang-kadang je lah. Kedengaran mungkin a bit macam apa orang cakap?
macam tegas ke macam tu kan. Jadi itulah dari segi perbezaan. Jadi bila saya tahu ada perbezaan macam ni, saya pun dah try macam dari segi percakapan saya dah try slow down. Maksudnya cuba cari ayat yang lebih cantik lah. Bunga-bunga sikit kan. Jadi tak terlalu direct and then tapi diorang faham macam tu lah. Jadi it's a process lah. Dia bukan satu malam dia terus wala dapat kan. Dia memang kena slow macam tu. Okay. Maksudnya apa, perbezaan budaya tu adalah. Kalau Cik Aiman memang tak ada rasa pelik ke? Tak ada kot. So saya dah prepare diri saya sendiri. Mungkin tu faktor dia kot. Kalau saya terjun, saya terus terjun. Terus terjun nikah dengan dia, tak tahu bangsa Cina ni apa pantang. Memang saya macam-macam saya rasa pelik lah. Tapi saya tak. Saya memang dah study semua benda, baru saya decide dan ambil dia ni macam tu. Alhamdulillah. Itu banyak tak terkejut lah sebenarnya kan bila masuk budaya orang kalau kita buat research dulu. Okay. So insyaAllah kita dah 10-4 minit dah. Kita tak sedar masa kita dah berlalu sangat panjang dari tadi. Dan saya rasa forum malam ni dia ringkas tapi padat dengan benda yang memang saya rasa mungkin audien dekat luar sana memang nak dengar lah. Okay, bab-bab macam ni sebabkan sekarang kita tahu trendnya mungkin lagi-lagi di Sarawak, mungkin negeri lain juga lah, saya pun kurang pasti. Perkahwinan campur tu memang ramai orang lalui. Okay, jadi nak mendapat orang kata persefahaman kan antara satu sama lain tu, bila kita dah berbeza budaya dan agama mentua tu, dia akan banyak menimbulkan orang kata mungkin salah faham lah. Jadi mungkin penting jugalah forum ni untuk kita clarify kan, clarify dan bagi penjelasan ataupun bagi sedikit input dekat orang-orang yang dah berkahwin ataupun baru nak berkahwin ni, tentang macam mana nak melalui perkahwinan campur ni supaya keluarga tu ada sakinah mawaddah warahmah. Jadi sebelum saya akhiri, ada apa-apa ke kata-kata akhir daripada Puan Aisyah ataupun Cik Irman? Bau. Ada lagi kata-kata terakhir. Saya kan? Ya. Biasalah kalau cikgu kan, kalau cikgu ni memang suka cakap. Okey, jadi bagi saya macam ni lah. Mungkin ramai yang di antara audiens yang contoh dari golongan mu'alaf kan. Jadi dan bila kita mu'alaf ni, macam saya pun tak lari bila saya masuk Islam, saya kembali pada Islam dulu waktu umur 18 tahun dulu, saya memang ada ada tentangan lah daripada keluarga. Jadi tak mudah sebenarnya. Sangat actually memang tak mudah untuk menangani lah isu ni kan. Jadi tetapi jangan jadikan isu ini macam mana? Maksud saya jangan jadikan kalau perkahwinan itu untuk lari daripada masalah keluarga. Jadi mungkin ada fikir dengan parent mungkin ada masalah sikit. Jadi dia fikir mungkin dengan perkahwinan dia boleh tak perlu tanganilah masalah dengan tu. Jadi kalau cara fikir macam tu salah lah. Sebab dia sebenarnya bila buat macam tu dia akan keluarga yang akan dibina tu pun akan ada masalah lain yang akan wujud sebenarnya. Jadi kalau boleh
kita sebagai kalau mualaf ni kita cuba untuk tangani dulu masalah dengan family, dengan keluarga, dengan ibu bapa, bersama dengan pasangan kalau ada pasangan lah. Okay? Sama-sama bawa bincang lah. So kalau nak orang kata parent totally suka dengan pilihan kita mungkin susah kan, susah, tapi kita boleh slowly berbincang dan harap diorang boleh merestui lah. Yang penting adalah restu lah. Walaupun contoh ibu bapa kita bukan Islam, belum Islam, tetapi penting ada restu tu. Maksudnya diorang agree kan. Bila diorang agree, insya-Allah keluarga yang akan dibina pun lebih berkat. Maksudnya kita tak keluarga sendiri tu lebih, yang dibina tu akan lebih baik lah, bahagia lah insya-Allah. Dan kena banyak-banyak kembali pada Allah lah kalau ada apa-apa masalah. Contoh kan, either dengan keluarga sendiri mualaf, dengan ibu bapa ataupun dengan keluarga sendiri. The first option yang kita ada adalah kita kembali pada Allah. Sebab yang memberi kita masalah tu, yang memberi kita cabaran tu adalah Allah juga kan. Sebab Allah nak kita merintih pada dia. Bukannya nak kita merintih pada manusia lain kan. Jadi the first is Allah dulu. Lepas tu insya-Allah Allah akan buka jalan, akan hantar pertolongan lah untuk kita insya-Allah. Terima kasih Puan Aisyah atas kata-kata terakhir yang padat nikah dan mutakhir tadi. Okay. Rasanya dari tadi sebenarnya saya tunggu juga soalan daripada audiens tapi dia tak ada soalan. Jadi sekarang pun dah kita memiliki masa. InsyaAllah kita akhiri kita punya forum malam ini pada hari ini. Harapnya audiens dapat apa yang perlulah daripada forum kita malam ini. Jadi dengan ini wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.